warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال أيضا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah bagi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, dan kita beruntung sebab permulaan hidup kita dimulakan dengan kebaikan. Kita mulakan hidup kita dengan kebaikan. Kita mulakan permulaan hidup kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya dan semua kita bincang sikit tentang perkara yang membuatkan seseorang itu dia tidak melihat akan kebenaran itu sendiri, sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran: summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Padahal keadaan mereka ini, mereka seolah-olah mereka ni pekak, mereka ni buta, mereka ni bisu. Pekak, bisu dan buta, dengan keadaan mereka tak dapat kembali kepada kebenaran, seolah-olah. Tapi mereka tak pekak, mereka tak buta, mereka tak bisu, tapi seolah-olah mereka ini seumpama orang pekak, mereka ini seumpama orang bisu, mereka ini seumpama orang yang buta dengan kebenaran, dan mereka tak boleh balik kepada kebenaran. Dan keadaan mereka inilah orang yang membeli kesesatan. Mereka sanggup beli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Mereka sanggup berada dalam kesesatan dengan meninggalkan hidayah Allah. Mereka lari daripada petunjuk demi petunjuk, dalam keadaan mereka berterusan di dalam keadaan kesesatan dan terus sesat. Dan yang paling bahaya sekali apabila mereka tidak merasakan berada dalam kesesatan. Mereka rasa dalam kebenaran, mereka buat semua betul, tetapi pada sisi Allah mereka dalam keadaan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada telinga, tapi telinga mereka tidak boleh menjadi seperti doa: Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mendengar kebaikan dan mengikut kebaikan. Zaman ini zaman ramai orang tahu, tapi dengan pengetahuan yang mereka ada, mereka tak mampu untuk melaksanakan pengetahuan mereka. Ramai orang tahu kebaikan, tapi masih tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Ramai orang tahu yang ni kejahatan dan kemaksiatan, tapi tak mampu untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Walhal perkara yang kita tahu itu besar. Kita tahu selok belok agama, kita tahu tentang hukum hakam agama, tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah untuk melaksanakan agama. Ini paling kita takut. Kalau kita lihat tentang pengetahuan, orang kafir juga mereka sebahagiannya mahir dengan hukum hakam Islam ini. Ada sebahagian mereka Yahudi ini, mereka menghafal Al-Quran,
dan ada sebahagiannya mereka menghafal hadis, tetapi mereka tidak beroleh petunjuk daripada Allah. Mereka tak dapat hidayah dan taufik. Mereka tak boleh melakukan kebenaran. Sebab itu tidak semestinya ilmu itu menjamin seseorang itu beroleh kebaikan jika tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nerakalah bagi orang alim itu. Maknanya dalam keadaan kita berilmu tetapi kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Orang yang berilmu, alim, tetapi mereka tak boleh melaksanakan apa yang mereka tahu. Mereka ni seumpama unta yang menanggung akan kitab-kitab di atas belakangnya. Allah sampai menyatakan kepada kita seperti mana himar, keldai. Perkara ni kenapa ia berlaku? Disebabkan kita dihijab oleh Allah, didinding oleh Allah, tidak diberikan akan penglihatan kepada kebenaran, pendengaran kepada pendengaran. Ya, inilah yang paling bahaya sekali apabila kita merasakan bahawa kita tahu dan kita hebat, tetapi kita tak melaksanakan apa yang kita tahu dan kehebatan yang ada pada kita. Ini yang berlaku kepada iblis. Iblis ni duduk dalam syurga Allah beribu tahun. Iblis ni, kemudian tatkala Allah mencipta akan Sayyidina Adam AS, ketika itu nampak sifat dia. Dia mengatakan kepada Allah, wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Sayyidina Adam AS. Walhal dia telah duduk dalam syurga, dia telah ibadat dengan Allah ratusan ribu tahun, tetapi tatkala itu dia merasakan dia terlalu hebat. Ya. Ini yang paling bahaya, ketika kita rasa kita ini lebih baik, lebih bagus, dan kita tak pernah rasa gelisah dengan keadaan kita sekarang. Ya, sebab kita memandang diri kita, kita tidak menilai diri kita pada sisi Allah. Ya, kalau kita muhasabah balik diri kita, kita muhasabah balik sepanjang kita hidup ni apa yang telah kita buat untuk kita balik menemui Allah. Kita suka tak suka pasti balik. Kita nak tak nak pasti balik. Cuma siapa pilihan Allah? Lagi-lagi pada zaman sekarang. Saya tadi bersembang dengan sahabat kita. Staff kita ada je selalu kena kuarantin. Maknanya keadaan di sekeliling kita, manusia dalam keadaan ketakutan dan tak tahu mana puncanya. Dan kalau kita lihat, masih ada keluarga kita, sesahabat kita yang ditimpa dengan wabak ini sehingga sampai keadaan yang nazar. Jadi ketika, siapa boleh tahu ketika Allah takdirkan kepada dia penyakit ini dan wabak ini, dan keadaan kita sekarang dalam keadaan yang kita leka dengan perkara yang sama, dengan pusingan kehidupan yang kita tak ada buat apa-apa pun. Kita tak ada buat apa-apa persiapan untuk kita menghadapi keadaan ini. Bukannya persiapannya dengan kita pakai mask, tuan-tuan. Ini persiapan dunia. Persiapan dunia, bila keadaan pandemik ini, kita kena tutup mulut kita. Kita kena pakai hand sanitizer ke? Kena pakai itu, kena scan, nampak? Ini persiapan duniawi. Tetapi jika ia berlaku atas kita dan asbab ini kita menemui Allah, apa yang kita ada? Agak-agak boleh tak kita rasa hebat besok di liang lahat? Dan ini persoalan dia. Dan siapa pun boleh kena. Dan kita tak tahu apa takdir Allah atas kita. Kalau kita tahu, senang, tuan-tuan. Kita tahu, mudah. Dan kalau kita tahu yang kita nak mati lagi 6 bulan lagi, senang. Sebab dia apa? Sebab dia kena COVID. Senang, memang senang. Tapi tak siapa tahu, tiba-tiba terus jatuh, rebah dan diletakkan pada ICU, ditidurkan, terus meninggal. Hal keadaan sebelum masa kita sihat ni, kita tak ada buat apa-apa pun.
Kita masih tak berganjak dengan keadaan kita. Mengumpat kita tak tinggal lagi. Sibuk dengan keduniaan tak tinggal lagi. Hatta akan kita bangun dari tidur, kita tak baca Quran pun. Kita rasa tak sempat. Perkara yang mula kita tengok adalah handphone kita. Kita akan sibuk baca kalam makhluk. Banyak grup kita tuan-tuan, grup family, grup office. Kalam makhluk ni boleh kata kita baca dah 1 juzuk dah. 1 juzuk kalam makhluk ni kalau banyak grup. Tapi berapa kalam Al-Quran, kalam Allah yang kita dah baca pagi tadi? Ada tak 10 ayat sekurang-kurang? Langsung tak sempat ustaz. Macam inilah keadaan kita balik besok. Bila besok kita akan berkata dengan Allah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kembalilah kami ya Allah, bagilah kami peluang lagi. Tak ada peluang lagi tuan-tuan. Peluang ni takkan ada ketika kita dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang sebenar. Kehidupan kita ni tuan-tuan bukan perkara sebenar. Kehidupan ni bukan perkara sebenar. Ini bukan realiti hidup sebenarnya. Tempat ini macam exam kita. Kita macam duduk dalam satu peperiksaan. Kita akan, sama ada kalau orang kerajaan, dia akan ada satu peperiksaan untuk dia naik grade. Kalau dia lulus, grade dia akan naik. Kalau dia tak lulus, begitulah keadaan kita besok di akhirat. Kita lulus dengan kehidupan, keadaan perilaku kita dalam dunia, kita akan naik grade kita. Kita akan naik maqam kita. Maqam ini yang menunjukkan tentang kehidupan kita. Begitu dalam dunia, orang yang bekerja dia akan berusaha untuk naikkan grade dia. Kerana dia kata kalau aku naik grade, maknanya gaji aku akan bertambah, kehidupan aku akan lebih baik, aku akan dapat banyak insentif daripada kenaikan grade ini, allowance dan sebagainya. Itu yang saya tahulah, sebab saya tak kerja. Begitu juga keadaan yang lebih baik di akhirat. Kenapa kita tidak berusaha untuk menaikkan grade kita di akhirat? Kerana itu realiti kehidupan. Sebab apa benda ini? Puncanya adalah sebab hijab kita. Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita mata, dan Allah bagi kita mulut. Tapi hal keadaan kita, la yarji'un. Kita tak mau balik dengan Allah. Kita tak mau kembali kepada hakikat kehidupan kita dan hakikat diri kita sebenarnya. Hijab yang pertama iaitu adalah hijab kejahilan. Saya tahu ustaz, dan semua orang banyak ilmu, tetapi dia jahil tentang dirinya sendiri. Apa maksud saya jahil dengan dirinya sendiri? Dan kita tak tahu, kita terlupa dan kita lalai, dan kita tak tahu siapa diri kita dan apa hak kita sebagai seorang hamba Allah. Walhal Allah sebenarnya tuan-tuan, Allah ni sayang kita tau. Allah terlalu sayang kita. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab apa yang apabila Allah kurniakan kepada kehidupan ini, Allah telah berikan satu buku manual. Satu buku manual. Allah tak letak ke kita macam tu je. Allah bagi kita, dah bagi tahu siap-siap. Aku jadikan kau dalam muka bumi ni, kena ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kau kena jadi hamba aku. Kau kena menunaikan hak sebagai seorang hamba Allah. Ta'abud dengan Allah, buat baik, buat amal saleh, dan tetapi kesilapan kita gunakan hidup kita semua untuk dunia ni. Kita habiskan peratus, kita gunakan peratus, dan sedikit peratus kita gunakan untuk akhirat. Terlalu sikit, terlalu sikit peratusnya. Sebab itu bila saya ke pejabat ni, saya akan cerita benda yang sama. Orang kata ibadat ini satu ibadat, kerja ni satu ibadat ustaz. Kalau ia bertepatan dengan syarak, ibadat. Kalau dia tak bertepatan dengan syarak, dia tidak jadi ibadat. Daripada sudut pengkhianatan masa, pengkhianatan penggunaan peralatan, pengkhianatan peruntukan. Jika kita selalu khianat dengan majikan kita, maka tak boleh dikirakan ibadah.
ibadah ni kalau semayang, dia tak boleh buat perkara yang membatalkan semayang. Begitulah, jika kerja ini nak jadikan satu ibadat, tidak boleh membatalkan perkara yang boleh meletakkan dia sebagai satu ibadat. Sebab itu bila kita jahil dengan diri kita sendiri, di mana perjalanan hidup kita dan ke mana hala tuju hidup kita sebenarnya, dan anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, segala nikmat di sekeliling kita sebenarnya untuk bawa kita balik bertemu Allah. Tetapi kita gunakan nikmat ini semula untuk lawan Allah. Allah bagi kita harta, kita lawan dia balik. Allah bagi kita telinga, kita lawan dia balik. Macam mana kita lawan balik? Dalam semalam. Hari ni mungkin baru bermula semalam. Berapa ayat Allah yang kita dengar? Saya kena tanya diri saya, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan. Kita ada telinga, berapa ayat Allah yang kita dengar? Ataupun kita masih seperti dulu, kita akan buka radio daripada muda sampai sekarang, kita akan dengar lagu daripada dulu sampai sekarang. Walaupun kita dah duduk dalam majlis ilmu, tetapi kita tak mampu untuk melaksanakan kebaikan dengan anugerah telinga yang Allah bagi kepada kita. Walhal kita tahu besok Allah akan tanya kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tetapi pengetahuan sekadar pengetahuan yang kita ada tidak menjadikan kita boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dunia ini, tuan-tuan, hidup ini, dan semua orang melakukan perkara yang sama. Sebab itu di sana Allah tutup mulut kita. Sebab di dunia kita terlalu banyak memberikan alasan. Kenapa ni? Saya buat macam ni sebab ini. Kenapa ni? Saya di sana tidak ada mulut yang untuk kita memberikan alasan. Dan alasan dalam dunia yang itu yang kita ulang-ulang. Kenapa kita tak boleh baca Quran? Saya lemah. Tuan-tuan, agak-agak malu tak? Kita sebagai seorang Islam, IC kita Islam, dilahirkan daripada ibu bapa yang Islam, tapi kita tak mampu baca Quran. Tak mampu. Dan kita kata kita tak tahu dan tak mampu, langsung kita tak berusaha untuk belajar Al-Quran itu sendiri. Alasan kita apa? Saya dah tua, saya malu. Allah tidak melihat sama ada kita tua atau tidak, kerana peluang rahmat itu terbuka kepada seluruh hamba Allah. Kenapa kita tidak berusaha untuk menagih rahmat Allah? Tak nak berusaha langsung, dan tak ada jalan ke sana, sehingga kan kita tak rasa malu pun sebagai seorang Islam. Tak rasa malu. Dan kita, Masya Allah, katakan tuan-tuan, saya pernah jumpa orang yang tak mampu baca Al-Quran, sehingga Qul Huwallahu Ahad ni tak mampu nak baca. Pernah saya jumpa dan saya tanya, abang boleh baca surah Ikhlas tak? Maaf lah Ustaz, saya tak ingat. Surah Al-Ikhlas ini, tuan-tuan, atau surah yang paling familiar. Hatta ada orang Islam yang tak mampu nak menghafal surah Al-Ikhlas. Tak mampu, tuan-tuan. Itu belum kita tanya remaja-remaja kita yang berada di sekeliling itu. Hatta saya pernah jumpa tuan-tuan yang tak pandai mengucap langsung. Ini pengalaman saya, tuan-tuan, pengalaman saya dalam hidup. Dalam saya melakukan kerja ni, saya jumpa sehingga kan seorang remaja perempuan, dia tak tahu apa itu mandi hadas. Tak tahu. Ada yang saya jumpa, tuan-tuan, umur hampir 43 tahun, tak tahu apa itu syahadat. Tak tahu. Ini yang berlaku, tuan-tuan, apabila kita jahil dengan diri kita sendiri. Yang keduanya, kita jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kenal siapa Allah. Kita tak kenal apa yang ada pada kita, apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Kita tak tahu siapa yang bagi kita. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tapi ingat, orang yang kufur, lawan Allah dengan nikmatnya, nescaya Allah akan azab. Dan kita rasa apabila kita tidak mengenal pemilik kita,
Itu yang kita mula rasa sombong. Kita lupa Allah, harta yang ada pada kita milik yang Allah beri kepada kita. Ramai tuan-tuan dalam pandemik ini Allah cabut harta. Daripada dulu yang kaya, sekarang yang jatuh muflis ada tuan-tuan. Ramai, saya jumpa ramai datang kepada kita mengadu, Ustaz. Tetapi tak ada seorang pun yang datang kepada saya mengadu, Ustaz, saya dah umur 50, saya tak boleh bangun tahajud lagi. Tak ada. Manusia ni tuan-tuan, dia akan resah dengan perkara yang sama. Kalau kita tak ada duit, kita akan resah. Tapi kalau kita tak ada Allah, kita tak rasa apa-apa. Betul apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah mula datangkan balak demi balak, baru kita nak balik. Bila balak ini mula beransur, diangkat oleh Allah, kita mula lalai balik. Lalai dan terus lalai. Dan terus lalai. Walhal kita terlupa yang menurunkan perkara ini dan yang mengangkat perkara ini juga Allah. Seumpama hujan ni tuan-tuan, hujan ini rahmat. Tetapi ketika manusia lupa tentang rahmat ini, dia boleh bertukar menjadi balak. Boleh bertukar menjadi balak. Sama tak satu kiasan guru saya tentang nikmat ni tuan-tuan? Dia kiaskan dengan gatal tuan-tuan. Gatal. Kita gatal ni tuan-tuan, paling sedap sekali garu. Tengah tidur kita garu tuan-tuan, mata pejam, tapi badan kita, tangan kita garu. Nikmat ni, ketika kita lalai dengan nikmat ini, dia akan jadi balak. Apa dia tuan-tuan? Berlakunya luka, mudarat. Begitulah keadaan nikmat ini. Bila kita lalai dengan nikmat ini, lalai, dia akan mendatangkan mudarat. Bila kita terlupa siapa yang memberi kita nikmat dan apa tujuan nikmat itu dikurniakan kepada kita. Apa sebenarnya tujuan Allah berikan nikmat? Apa tujuan Allah hidupkan kita? Dan ada yang sahabat kita, mak kita, adik-beradik kita yang dimatikan oleh Allah. Mereka beruntunglah sebab mereka mati dalam keadaan wabak. Kenapa mereka lepas siksa kubur? Kita yang hidup ni belum tentu. Kita belum tentu lagi. Keadaan kita belum tentu. Dan kita tak pernah risau pun. Dan tak ada kerisauan dalam hati kita. Tak ada risau langsung. Orang risau tentang apa? Simpanlah makanan. Nanti makanan tak ada. Yang mereka risau tetap benda yang sama. Simpan duit, simpan makanan. Tak dengar lah orang kata, Masya Allah, simpanlah amal soleh. Simpanlah amal soleh. Kenapa orang suruh kita simpan makanan? Nanti kalau tak ada makanan mati. Masalah ni nanti mati nak bawa apa? Bawa makanan atau bawa amal soleh? Orang pun kata, Ustaz, kalau tak ada makan, badan tak makan, macam mana nak buat amal soleh? Selama ni kita makan, berapa banyak amal soleh yang kita buat? Ini persoalan dia. Kita makan tuan-tuan sampai tak lalu makan. Kita makan sampai sakit. Kita makan sampai sakit. Ada tak kita ibadat sampai sakit? Kita gabun sebab apa tuan-tuan? Baca Quran ataupun tengok komputer, tengok telefon. Gabun kita ni. Mana ada kita baca Quran sampai gabun? Ada tak pernah tuan-tuan pernah dengar? Gabun sebab apa? Sebab kencing manis. Kencing manis sebab apa? Sebab makan. Kita sakit lutut tuan-tuan sebab apa? Sebab semayang banyak. Saya sakit lutut sebab saya semayang satu hari 100 rakaat. Ada tak tuan-tuan dengar macam tu? Tak. Hari besok agak-agak kita bercakap dengan Allah, malu tak agak-agak? Saya sakit, ya Allah, saya tak mampu nak semayang. Allah kata, Allah tanya kita, kamu sakit sebab apa? Malu tak agak-agak? Kaki yang Allah bagi kepada kita, Allah yang bagi kaki ini Allah Ta'ala.
Tidak semestinya orang yang mempunyai kaki dia boleh datang ke majlis ilmu. Tak semua, tuan-tuan. Tidak semua orang yang mempunyai kaki dia boleh datang ke masjid. Kita tanya diri kita, kaki yang ada pada kita banyak mana yang telah kita gunakan untuk Allah? Kaki yang Allah bagi kepada kita ni. Sebab itu Nabi kata apa? Nikmat ini apabila telah hilang, barulah kita merasakan hebatnya nikmat. Ketika mula kaki kita tak ada, kita kata apa? Allah, kalau ada kaki ni boleh pergi masjid. Masa ada kaki dulu pergi tak? Saya bercakap ini, tuan-tuan, sebab perkara ini besok yang Allah akan tanya di akhirat. Yang ni yang akan ditanya. Bukan ditanya tentang besok balik kamu saving banyak mana, anak kamu banyak mana, kamu kahwin dengan orang mana. Tak, Allah Ta'ala tak tanya tu. Allah tanya besok yang disebut oleh sunnah Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaki kita pijak saja di padang mahsyar akan ditanya beberapa perkara. Pertama, ditanya tentang umur kita. Allah bagi kita peluang hidup. Contohnya 60 tahun. Apa yang kita dah buat 60 tahun? Cuba kita fikir, daripada 1 Januari sampai ni nak habis tahun ni, tuan-tuan. Ini upaya bulan, saya tak ingat lah sebab saya tak kerja. Upaya bulan hari ni 13 16 12. Mana tinggal 14 hari lagi. Daripada 1 Januari sampai sekarang, siapa yang tak dengar buruk orang lain? Siapa yang tak pernah dengar buruk orang lain? Dan siapa yang tak pernah cakap buruk orang lain? Langsung tak pernah. Saya tak pernah dengar pun, Ustaz, buruk orang lain daripada 1 Januari sampai 16 hari bulan. Dan nak habis tahun dah, tinggal 14 hari lagi. Saya tak pernah cakap pun tentang buruk orang. Saya tak pernah baca pun dalam grup WhatsApp ni tentang buruk orang. Kalau kita pernah cakap tentang aib orang, pernah dengar tentang aib orang, pernah baca tentang aib orang, apa kata Nabi? Amal soleh kita semua habis. Jadi kalau kita masih buat benda tu, apa ada lagi pada kita? Apa amal soleh lagi yang ada pada kita? Bila tak ada, kemudian kita mati, di mana tempat kita? Yang kita dakwa, yang kita kata kita boleh masuk syurga, mana tempat kita? Yang ni yang perlu kita fikirkan. Sebab itu ulul albab ini disebut oleh Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Zaman ini bukan zaman seawal kita, masa kita kecil-kecil. Zaman ini zaman penghujung. Zaman penghujung yang disebut oleh Rasulullah SAW, zaman yang mana bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Akan dihancurkan oleh Allah. Zaman ini, tuan-tuan, zaman yang Ya'jud Ma'jud dah nak keluar, Dajjal dah nak zahir, Imam Mahdi dah nak keluar. Kita masih tak tahu apa lagi. Kita masih tak tahu apa. Dan kalau kita tengok di media masa, nanti akan berlaku 1 tahun makanan tak ada. Tuan-tuan pernah baca kan? Simpan makanan, orang kata kan, Nabi dah sebut 1400 tahun dah. Bila masa ia berlaku, bencana ni bila masa dia berlaku? Ketika Dajjal nak keluar. Kan telah ada dalam hadis yang sahih. Tapi kita tak percaya hadis, kita percaya daripada media masa, daripada sumber, bukan daripada sumber orang Islam pun. Bila tanya, mana Profesor USA, Rasulullah sebut kan, besok apabila hampir Dajjal nak keluar, berlakunya bencana alam. Tak ada makanan waktu tu, semua orang lapar. Hujan tak ada 2 tahun. Dan berlaku krisis makanan. Siapa yang kenyang? Nabi kata orang mukmin. Orang mukmin tak lapar, tuan-tuan.
Yang lapar ni orang kafir. Sebab apa? Sebab orang mukmin Allah kurniakan kepada dia, anugerahkan kepada dia makanan pagi subhanallah, tengah hari alhamdulillah, atau malam Allahu akbar. Dengan dia baca tasbih, lalu Allah kurniakan kepada dia kenyang. Yang gelisah ni siapa? Orang kafir. Makanan tak ada, makanan tak ada, makanan tak ada. Dan ketika Dajjal itu keluar, ditawarkan kepada kita makanan. Munasabah, orang yang kafir dalam keadaan yang lapar ditawarkan makanan, dia akan mengaku Dajjal ini Tuhan sebab dia tengah lapar, dan dia akan berkehendakkan kepada makanan. Kenapa dia mengaku Dajjal sebagai Tuhan? Sebab dia tengah lapar, dia nak makan. Orang mukmin takkan mengaku Dajjal sebagai Tuhan sebab dia tengah kenyang. Persoalan kita, pada ketika itu aku kafir ke Islam, dan selama ini yang kita risaukan tentang perut kita, bukan kita risaukan tentang akidah kita. Kita tak risau pun. Yang kita ini tentang pegangan akidah kita, boleh tak akidah aku selamat? Selesai tak rukun iman yang 6 itu? Sehingga beriman dengan qada dan qadar Allah. Beriman tak dengan takdir Allah? Sebab kita jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Masya Allah, yang kedua, ya, kita ke 9 berhentikan. Ke 9 jangan lama-lama lah, sejuk sangat ni. Ke 9 insya-Allah, jangan lebih-lebih. Nanti alim sangat susah. Baik. Yang kedua adalah hijab dosa. Hijab dosa. Saya tak tinggal semayang ustaz. Alhamdulillah kita tak tinggal semayang. Bulan Ramadan kita puasa. Masuk sebulan raya kita dah bayar zakat. Kita bayar zakat pendapatan, auto debit, kan? Tapi mengumpat berhenti tak? Mengumpat tak dosa. Kita putuskan silaturahim di antara staf ni, bergaduh, bahagian keuangan, bahagian pentadbiran, kita busuk-busuk hati ni tak dosa. Ke semayang aja tuan-tuan. Dah semayang hasad tak apa, semayang boleh masuk syurga. Hasad tak apa. Hasad ni macam alah, macam sikit-sikit je. Ke macam mana tuan-tuan yang kita faham? Yang kita faham macam mana? Dosa ni macam mana agak yang kita faham? Tinggal semayang dosa, kalau tak puasa Ramadan dosa, kalau tak bayar zakat dosa, kalau mengumpat tak apa, yang ni tak apa, sikit-sikit je. Kalau masuk neraka pun lebih kurang sejam kot. Tuan-tuan, perkiraan akhirat lama tau. Tuan-tuan rasa tak kita duduk dalam bilik ni rasa lama? Lama kan? Inilah akhirat. Tak sampai sejam pun lagi terasa lama kan? Letih sangat. Letih sangat. Lama sangat ustaz ni cakap. Bila nak berhenti kan tak? Masa tuan-tuan kat depan komputer, tuan-tuan lena tak? Dah dekat pukul 12 dah lunch lah, sekejap je. Sebab apa? Sebab kita buat hal dunia. Dunia ni sekejap. Itu perumpamaan dunia dengan akhirat. 1000 tahun dunia, sehari akhirat. Sehari akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. Kita buat urusan dunia 1000 tahun macam sehari. Tapi kita buat kerja akhirat, sehari tu kita macam rasa 1000 tahun. Ada? Tuan-tuan dah rasa saya bercakap macam daripada pagi sampai nak balik 3.30 kan? Lamanya ustaz, kami dah nak balik dah ni. Padahal tak sampai berapa minit pun. Itulah perumpamaan akhirat. Tetapi kasih sayang Allah, yang nak disebut kasih sayang Allah. Dunia, kalau kita buat satu, dia bagi satu. Akhirat, satu, balasnya tak ada nilai. Berapa ya angka akhirat ni? Tak ada angka. Sehingga kan amalan hamba yang ikhlas ini
malaikat bertanya kepada Allah, macam mana aku nak catat ya Allah, kiraman katibin, macam mana aku nak catat? Allah berfirman, hamba-Ku yang ikhlas, Aku yang membalasnya. Sampai tak ada angka, tuan-tuan. Orang yang ikhlas ini sampai tak ada angka. Maka hijab dosa ni lah yang menyebabkan tertutupnya kebenaran. Kita tak nampak sebab terlalu banyak sangat. Macam alam ini, kalau terang, tuan-tuan, pandangan kita akan lebih nampak lebih jauh, bangunan yang lebih jauh. Tapi bila dah gelap macam ni, pandangan kita jadi terhad. Kenapa terhad? Sebab hijab kabus, hijab hujan, hijab mendung. Begitulah keadaan diri kita. Kita tak boleh nampak yang lebih jauh. Mana yang lebih jauh? Akhirat. Akhirat ni lebih jauh. Kita dalam hidup, kita akan fikir macam mana aku nak tambah rumah. Sekarang orang bangga kan, dia kata, saya baru bekerja setahun, saya dah boleh ada 7 buah rumah. Bangga tuan-tuan, ada 7 buah rumah dalam dunia. Rumah kat sana dah buat belum? 7 biji rumah dalam dunia, mati tinggal. Tak susah pun. Sekarang kalau kita tengok kat Bina Masa, jalan-jalan pergi Cameron, mati tinggal anak. Jadi rumah yang 7 biji ni buat apa? Kita tak prepare pun. Rumah kat sana dah buat belum? Kita tak kumpul pun duit kat sana banyak-banyak. Kita tak kumpul pun aset kita kat sana banyak-banyak. Antara orang laki-laki, dia mesti nakkan bidadari. Mahar bidadari ni semayang malam, bukan kencing malam, tuan-tuan. Orang kuat kencing ni, bidadari tak suka. Bangun malam kencing, lepas tu tidur balik, nanti bangun lagi kencing, tidur balik. Mahar untuk bidadari Allah ini adalah salat pada waktu malam. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika kita angkat takbir, tuan-tuan, kita kuat. Kita kuat, memang kuat. Kita boleh bawa kereta ratusan kilometer. Ratusan kilometer, tuan-tuan. Gimana bang? Saya nak pergi Langkawi. Ratusan kilometer. Mana? Daripada Birai Katil kita nak pergi tandas berapa kilometer, tuan-tuan? Nak ambil semayang daripada Katil sampai bilik air, untuk ambil uduk. Lepas tu daripada bilik air sampai ke sejadah untuk angkat tangan. Berapa kilometer, tuan-tuan? Agak rumah tuan-tuan agak besar tak? Sampai saya ke bilik air saya 1 kilo, ustaz. Daripada bilik air nak kat sejadah ada 2 kilo, ustaz. Lepas tu ada 2 kilometer. Sebab itu saya tak boleh nak sembahyang tahajud. Munasabah juga, tuan-tuan. Tak jauh pun daripada bilik katil kita nak pergi bilik air ke sejadah. Kita tak mampu, tuan-tuan, untuk angkat tangan. Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi sebab urusan dunia, kita mampu, tuan-tuan. Mampu dengan anak-anak kita. Kita bawa semua anak-anak kita. Mana saya nak pergi cuti? Pernah tak kita bawa anak-anak kita sembahyang tahajud? Adil tak kita dengan Tuhan, tuan-tuan? Adil tak agak? Aku dengan Allah ni adil tak? Saya kerja penat-penat, ustaz. Jadi saya nak bawa lah anak saya, keluarga saya, hasil daripada saya penat. Pernah tak kita ajak anak-anak kita, jom kita malam ni kita baca Quran ramai-ramai. Jom malam ni ikut ayah kita semayang ramai-ramai. Jom kita baca tahlil untuk nenek, boleh tak ramai-ramai? Mak ayah dah meninggal, jom kita ramai-ramai baca, boleh tak? Tak pernah buat macam tu, kan? Malang kita, tuan-tuan. Memang kita besok dalam keadaan yang malang. Tuan-tuan, sama ada kita percaya atau tak percaya, itu terpulang. Tapi semua orang akan duduk tempat. Kita yakin atau tidak yakin, itu terpulang. Sebab semua orang akan pergi tempat. Dan semua orang akan berada pada zaman tu.
pada tempat tu dan pada zaman tu. Orang yang benar-benar percaya je, mereka akan bersiap sedia untuk menuju ke arah itu. Sebab itu kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ini, kata Nabi, orang yang lawan hawa nafsunya, yang menidakkan perkara sebenar. Nafsu kita suka menidakkan perkara yang sebenar dan mengiyakan perkara yang tidak benar. Alam dunia ni tak benar semua. Semua benda tak benar, tidak real. Tak real, tuan-tuan. Mana tak real? Real ke tuan-tuan dunia ni? Pada saya tak real, tuan-tuan. Pada saya tak real. Kenapa tak real? Harta yang ada pada kita tak real. Kita ada duit, tapi tuan-tuan takut tak pakai duit? Takut tak? Aku pakai lebih-lebih nanti habis. Ada kalau cari penat-penat, takut pakai. Ini orang pandai ke orang bawal dalha? Bawal dalha ni, bawal dalha, maknanya dia budu, tuan-tuan. Kita cari sampai setahun, nak pakai takut. Tak real. Yang realnya, dekat syurga kita nak pakai apa je, tak ada had limit. Ini baru kehidupan yang sebenar. Nak makan apa, ini baru kehidupan yang sebenar. Ada isteri, ini baru kehidupan yang sebenar. Isteri kita ni dalam dunia mula kahwin okey lah, tuan-tuan, dah lama kan. Jangan kata isteri, suami pun macam tu. Mula-mula kahwin dulu handsome lah kan. Dah umur 50 apa ada, semua dah kedut, sini dah tarik, semua dah tarik kan. Isteri kita pun macam tu juga. Dekat sana kita akan maintain 25 tahun. Itu mula kahwin dulu sayang kan. Mula kahwin pegang tangan. Sekarang umur dah 50 pegang lagi. Mana ada pegang? Tak? Kita pegang tangan suami kita tepis. Malulah, dah tua, dia kata. Malu lah, dah tua, orang tengok je. Sebab apa, tuan-tuan? Ada itu isteri kita. Apa kita malu pegang isteri kita? Masa mula-mula, Masya Allah, kita tengok orang kahwin kan. Masya Allah, mula-mula, ya Allah, sayangnya. Kita suap dia makan. Pengantin perempuan suap pengantin lelaki suap pengantin perempuan. Ni dah umur 50 nak pencen ni, berapa kali suami kita suapkan mulut kita. Isteri kita suapkan nasi di mulut kita. Mula-mula okey je. Malulah ustaz. Yang malu tu kita suapkan mulut pada isteri orang lain. Yang ni malu. Rasulullah tak buat begitu dengan isteri-isterinya. Dan Rasulullah tak buat begitu dengan anak-anaknya. Berapa kali kita peluk anak perempuan kita? Berapa kali kita peluk anak lelaki kita? Tanya, tuan-tuan, kena tanya. Ustaz cakap ustaz buat ke? Saya cakap saya buat, tuan-tuan. Sampai sekarang saya pegang tangan isteri saya lagi. Isteri saya masih pegang tangan saya. Kami dah 50 lebih. Sampai sekarang saya peluk lagi anak-anak perempuan saya, anak laki-laki saya, menantu perempuan saya. Saya peluk lagi, tuan-tuan. Menantu perempuan, tuan-tuan, bukan anak perempuan. Menantu perempuan saya peluk. Saya bukan peluk macam orang perempuan bersalam tu, tala pipi. Tak, saya peluk sungguh-sungguh. Sebab Rasulullah buat begitu dengan anaknya, Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Ini yang Rasulullah buat. Ini yang Rasulullah amalkan. Berapa kali? Berapa kali kita tanya? Berapa kali kita lakukan perkara itu? Dan ia satu sunnah yang besar. Dan mereka inilah yang akan mendoakan kita. Sebab itu ketika Rasulullah SAW nak wafat, Siti Fatimah nangis. Nangis sangat. Ni fitrah kan? Bila ayah nak meninggal, anak perempuan nangis kan? Anak lelaki jarang, dia kata kontrol macho. Anak lelaki, anak perempuan nangis dia. Dan sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah bisik kepada Sayyidatina Fatimah. Rasulullah panggil Siti Fatimah. Fatimah, mari jap. Ni anak tengah sakaratul maut ni, tengah nazar. Hebatnya Nabi SAW.
Rasulullah bisik kepada Sayyidina Fatimah. Rasulullah bisik, ya Fatimah Az-Zahra, Rasulullah bisik, nanti tak lama lagi kau akan ikut aku. Ketika Rasulullah bisik, Siti Fatimah senyum, tuan-tuan. Senyum dia. Mula-mula Siti Fatimah nangis, dia esak-esak. Dia esak, ayah aku nak pergi, ayah aku nak meninggal, Rasulullah tinggalkan aku, Rasulullah tinggalkan aku, kata Fatimah Az-Zahra. Dan Rasulullah ayah kan, tuan-tuan, ayah tengok anak perempuan nangis macam tu, fitrahnya tetap sedih. Ketika itu Allah kurniakan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kelebihan yang tak ada pada orang lain. Allah panggil Fatimah, Fatimah mai sini, anak aku mai sini, mai sini. Setelah bisik, ya Fatimah Az-Zahra, nanti tak lama lagi kau ikut aku. Senyum Siti Fatimah. Selepas wafatnya 2 tahun Rasulullah SAW, Siti Fatimah meninggal. Ini tuan-tuan. Ini hebatnya di antara hubungan seorang anak dan seorang ayah. Tapi terkala dosa kita terlalu banyak pada ketika itulah, tuan-tuan. Banyak perkara yang menghijab kita. Kita sayang anak kita dan keluarga kita, tetapi tidak boleh bawa ke jannah Allah. Seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, dia akan jaga anak dia, dia akan jaga suami dia, supaya dapat sama-sama masuk syurga. Dapat sama-sama masuk syurga. Kadang-kadang ramai juga orang tanya saya, Ustaz cakap ni Ustaz buat ke? Saya buat, tuan-tuan. Saya tak nak, saya kalau pergi sana, saya pergi seorang. Ini sekadar perkongsian. Kami kalau bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, saya selalu kalau bulan Rabiul Awal, saya akan habiskan selawat saya. Paling kurang pun 35,000 dalam satu bulan. Saya tak amal seorang. Saya ajak isteri saya ajak anak saya ajak menantu. Menantu saya dah 5 orang, tuan-tuan. 5 orang menantu. Nanti masing-masing akan mesej saya. Sampai sebelum habis Rabiul Awal, mereka akan mesej, ya kakak dah habis 35,000. Nanti menantu saya mesej, tuan-tuan, ayah, abang dah habis 35,000 selawat. Saya tak suruh pun, tapi saya akan cakap, ayah nak mulakan amalan ini sebab ayah tak ada amalan. Kalau nak amal sama-sama dengan ayah, jom. Kalau Allah pilih kita untuk masuk syurga, kita dapat masuk syurga sama-sama. Kita tak nak kita buat satu amalan yang mana kita beramal, kita seorang nak lepas. Tuan-tuan, Rasulullah tak macam tu. Rasulullah tak macam tu. Baik itu apabila hati kita penuh dengan hijab, perkara-perkara ni tidak akan berlaku. Dan yang terakhir, sebab dah 3 minit lagi pukul 9, saya berhentilah. Cukup setakat ni. Cukup. Boleh tak ni? InsyaAllah berhenti. Boleh. Sampai pukul 10. Iya ke? Janganlah janganlah sampai pukul, janganlah selama sangat. Tak apa. Saya tambah sikit. Saya tambah sikit lagi. Tambah sikit. Lepas ni tak tahu kita jumpa bila pula. Mungkin lepas ni saya mati, ataupun tuan-tuan pula meninggal dunia, mana tahu. Sebab umur ni kita tak tahu. Kita tak tahu umur. Bila-bila masa. Sebab Nabi sebut pada kita, umat aku akhir zaman, umur dia pendek. Umur dia pendek dan badan dia lemah, kata Nabi. Lemah kenapa? Lemah dalam buat ibadah. Tapi mereka kuat dengan dunia. Mana di antara yang Nabi jelaskan, besok apabila zahirnya satu gunung daripada emas, semua orang akan pergi ke gunung itu. Nabi cakap 100 orang yang pergi, seorang saja yang hidup. 99 orang lagi mereka akan mati. Mati kenapa? Mereka berbunuh-bunuhan kerana mereka berebut akan emas itu. Seorang saja. Maknanya mereka kuat. Dalam hal keduniaan, dalam hal harta ni mereka kuat cari. Tetapi Nabi kata apa? Umat aku akhirnya badan dia lemah. Dalam buat baik, dalam buat kebaikan dia lemah. Dan hijab yang ketiga,
iaitu kata ulama, iaitu hijab tipu daya. Kita terhijab dengan tipu daya ni. Ya, di antara tipu daya ni disebut oleh ulama, oleh Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari. Satu, tipu daya nafsu kita. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna nafsal ammarati bisu. Ya, nafsu amarah itu adalah nafsu yang jahat. Nafsu amarah ni tuan-tuan, dia takkan bawa kita pada perkara kebaikan. Kata ulama, tanda nafsu amarah ini bila kita ajak kepada kebaikan, dia memberontak. Dia akan memberontak tuan-tuan. Tak mau, rasa tak selesa, rasa lepas tu nafsu yang selamat ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang tenang. Tenang ni macam mana tuan-tuan? Dia tenang dengan kebaikan. Nanti balik kita muhasabah. Kita bawa diri kita tuan-tuan. Ketika kita baca Al-Quran, kita tenang tak? Tuan-tuan, selalu orang baca Quran, kalau lama sikit dia akan menguap kan, ngantuk, letih. Cuba tuan-tuan baca Facebook tengok, letih tak? Kita scroll Facebook kan, ada pula yang isu yang viral, agak-agak menguap tak? Menguap tak agak-agak? Jadi kita pada waktu ini, kita ada ilmu dan akal, kita uji diri kita. Kita dah tahu bahawa diri aku belum duduk pada mutmainnah lagi. Sebab ketika aku berada dalam kebaikan, aku rasa macam letih sangat. Aku rasa macam nak tinggal aja. Kita cuba bawa diri kita. Kita jangan redha dengan apa yang kita ada sekarang tentang kebaikan. Kita cuba upgrade diri kita. Upgrade. Seumpama majlis ilmu ni, kita rasa macam benda simple kan? Benda simple, tapi sebenarnya besar. Syaitan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Satu majlis zikir, dia mengkifarahkan 1000 majlis maksiat. Dapat kifarah kan? Benda ni macam simple kan? Kita duduk sambil-sambil sejuk. Saya tadi cakap dengan orang rumah, saya kata hari ni pagi awak standby kan abang punya saya punya jubah ni tebal sikit, ridak kena tebal sikit. Saya kata LHDN ni sejuk, saya kata. Macam masuk dalam peti air, saya cakap. Ini pengalaman saya dulu saya datang sini kali pertama, saya tak pakai ni. Oh, rasa nak terkencing, ya Allah. Alhamdulillah, jadi cukuplah pengalaman itu mengajar kita. Jadi Alhamdulillah, saya datang 2 kali saya pakai macam ni. Jadi selamat sikit. Baik. Jadi ketika kita uji diri kita tuan-tuan, kita bawa diri kita dengan kebaikan, kita paksa diri kita dengan kebaikan, kita rasa mula tak hati kita mula rasa jina tak? Kalau mula rasa jina, bermakna kita dah berada dalam stage yang selamat. Kita dah mula naikkan diri kita, menaiki tangga-tangga keselamatan. Yang Allah sebut dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang tak keluh kesah. Sebab kita dah mula hala kepada kebaikan. Tuan-tuan, kekayaan itu bukan menjamin kebahagiaan. Saya berkongsilah benda-benda ni. Saya kongsi benda-benda ni. Ramai orang jumpa saya di kalangan bukan orang miskin tuan-tuan, orang hebat-hebat. Orang hebat-hebat, orang yang ada duit, kereta mewah-mewah. Ketika jumpa kita, mereka menyatakan masalah mereka. Saya kata, Tuan kata banyak, takkan Tuan ada masalah lagi? Sebab dulu kan ada satu ungkapan, money is everything. Kita boleh beli semua dengan duit. Tuan-tuan perasan tak dulu ungkapan yang dulu zaman kita muda lah kan? Jika kita ada duit, kita boleh beli segala-galanya. Cubalah beli ketenangan, tengok. Kita ada duit juta-juta, cubalah beli ketenangan. Kenapa kita ada masalah? Kita kata money is everything, dan kita boleh beli
semua perkara dengan duit. Rupanya harta yang banyak ni tak tenang. Dan saya pernah jumpa ada seorang yang berjaya dengan keduniaan ini. Apa yang berlaku? Ustaz, tolong saya. Suami saya dah mula main perempuan lain. Masa kami miskin dulu tak ada, Ustaz. Sekarang kenapa jadi macam ni? Kata ada duit. Ada satu hamba Allah, dia ni bekas engineer, bekas arkitek, datang jumpa saya juga. Nangis-nangis, Ustaz, tolonglah. Kenapa? Saya nak mula muflis. Kita kan harta banyak. Itulah betul kata Nabi. Nabi kata apa? Manusia ni, dia akan datang balik dekat Allah. Dia akan datang balik dekat Allah dua keadaan. Satu, bila dia susah. Bila dia susah, dia akan cari Allah balik. Dia akan datang balik dekat Allah. Mulalah dia nak astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sembahyang malam, baca Quran. Bila dah senang balik, saya tak ada masa lah. Saya sibuk dengan seminar, saya sibuk dengan tu. Masa susah kemarin ada masa. Minta dengan Allah, minta dengan Allah. Betul Nabi cakap macam tu. Yang kedua, ketika kita sakit. Tuan-tuan pernah dengar tak orang masa kita selalu dengar, bila masa sakit, tolong sembahyangkan hajat, boleh tak? Pasal apa? Sebab mak saya sakit ni, kena COVID, Ustaz. Pernah tak tuan-tuan dengar? Boleh tak sembahyang hajat untuk saya? Sebab apa? Saya tengah sehat ni, Ustaz. Saya doa saya tambah sehat supaya saya boleh buat ibadat. Pernah tak orang minta sembahyang hajat macam tu? Betul lah Nabi cakap, masa sakit kita ingat Allah, masa sihat kita lupa Allah. Masa kita kaya, kita lupa, sampai kita sombong sekarang. Betul, orang sekarang tengok dalam media masa, sampai tunjukkan kekayaan dia, tabur duit. Ada yang pijak duit pun ada, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan baca sejarah kan, orang sombong ni selalunya Allah angkat ke Allah jatuhkan? Sejarah dia, bila kita sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tunggu satu hari Allah hancurkan kita. Ini sejarah dia. Qarun macam tu, Namrud macam tu, Firaun macam tu. Dan sekarang pula apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul, ramai orang susah tapi tak redha. Semua orang merungut dengan kesusahan. Sekarang kan tempat orang mengadu kat mana? Sekarang tuan-tuan, Facebook. Bijak tak? Kita kena tipu, kita kena twist pemikiran kita. Yang semua mengadu kat Facebook ni orang Islam, tuan-tuan. Orang Islam. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang bukan Islam mengadu kat Facebook. Bijak tak? Betul. Allah sebut dalam Quran, tidak akan redha orang Yahudi dan Nasara sehingga kan kita ikut cara mereka. Sehingga kita ikut millah. Millah ini cara mereka, cara Yahudi dan Nasara. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, saya ada Facebook, tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan tengok budak Melayu kita, tindik hidung, tindik lidah. Ini cara orang Islam ke cara mereka? Berjaya tak? Mereka berjaya, tuan-tuan. Mereka berjaya. Betul Nabi cakap, besok akhir zaman umat aku banyak macam buih dekat laut, tapi sekali ombak datang, buih hilang. Dan nanti datang balik buih. Begitulah umat Islam. Sehingga kan orang kafir tak gerun dengan kita. Tidak ada kegerunan pada orang kafir, pada hati-hati orang kafir, sebab orang Islam dah tak gerun. Jadi kita jahil dengan tipu daya itu sendiri. Yang kedua, tipu daya syaitan.
Kalau kita tengok elok-elok, apa makna syaitan? Syaitan ni iaitu yang hebat, yang kerjaya dia, syaitan yang pandai menipu daya. Kita kenal yang syaitan ni memang kaki tipu, tapi kita ikut juga kaki tipu. Itu macam kita pelik kan. Padahal kita degree tuan-tuan. Kita bukan Jah 3 tau. Kita degree, kita diploma, tapi kita tetap kena tipu juga dengan kaki tipu. Siapa kaki tipu? Syaitan. Dan Allah bagi tahu, inna syaitan lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa. Allah siap bagi tahu, syaitan ni musuh engkau, dia memang kaki tipu. Allah kata fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia musuh, jauh pada dia. Ingat, apa kerja syaitan? Dia akan halang kita buat baik dan dia suruh kita buat jahat. Tatkala kita nak buat jahat, kita boleh ikut, walhal kita orang bijak. Kita orang bijak tuan-tuan. Kita orang bijak, ilmu banyak, tetapi kita masih kena tipu dengan si penipu. Itu yang saya katakan, sebenarnya kita ni bodoh tau. Sebab kita ditipu berulang kali. Macam macam ni lah. Ada orang datang jumpa tuan-tuan, bang, saya minta 100 boleh? Minta 100 boleh? Orang kata nak buat apa? Saya begini. Kita pun bagi 100. Minggu depan dia datang lagi, dan kita pun bagi 100. Kemudian kita jumpa dia, kita tahu dia dah tipu kita. Rupanya dia minta kita 100, dia gisat dadah. Minggu depan dia datang lagi, bang, boleh tak bang? Anak saya sebenarnya tak makan ni bang. Kita bagi lagi, dan minggu depan bagi lagi. Kita tahu keadaan dia memang tipu dan dia buat benda maksiat. Jadi kita tetap bagi walaupun kita kena tipu. Begitulah dalam keadaan iblis ini. Dan ketika semua orang tahu yang kita berulang-ulang begitu, orang kata, kau ni kenapa ni? Kau tak ada akal ke? Kau dah tahu dan dia tipu kau. Kenapa kau bagi lagi? Ini hal dunia. Tapi hal akhirat, tak pernah orang nasihat dia. Kau ni kenapa kau dah tahu syaitan ni tipu kau. Macam mana tuan-tuan? Tipu syaitan dahsyat. Kita beramal 40 tahun, sampai 40 tahun satu hari, amalan kita yang 40 tahun ni ditipu sampai habis. Sampai habis, hilang. Nanti kita amal lagi, sembahyang pergi masjid, nanti ke 41 tahun dia tipu lagi, kita ikut lagi, hilang lagi. Amal jahat kita tak hilang, yang hilang adalah amal baik. Dan kita suka amal baik ni hilang macam tu je. Yang ketiga, kita tak kenal, kita terhijab dengan tipu daya dunia ini sendiri. Dan yang keempat, tipu daya makhluk di sekeliling kita. Sebab semua orang buat, kita buat. Itu yang saya ulang, kalau dalam kerja, kita akan, kalau kerja selalu ada apa? Integriti, betul tak tuan-tuan? Sebenarnya integriti ni pada makhluk ke integriti pada Allah? Kita menilai integriti ni, saya nak tanyalah, orang yang dapat cemerlang ni, agak-agak yang cemerlang dalam kerja, kalau dulu kita akan ada anugerah cemerlang setiap tahun, betul tak tuan-tuan? Kita tanya orang yang anugerah cemerlang tu, dia pernah tipu MC tak? Sajalah tanya, Kak, akak dapat anugerah cemerlang ni, tapi akak pernah tak tipu MC? Macam mana boleh orang yang menipu dalam kerja cemerlang? Macam mana orang yang tipu allowance cemerlang? Orang yang tipu allowance cemerlang ke tuan-tuan? Staff yang cemerlang ke? Saya nak tanya tuan-tuan, ni daripada segi teorinya, agak-agak orang yang tipu MC, tipu allowance, tipu OT, orang ni boleh dikatakan cemerlang tak tuan-tuan? Tuan-tuan macam tak suka je saya tanya. Sebab Ustaz, sebab semua orang buat Ustaz. Kalau saya tak buat, ada satu bahagian
sampai ngadu dengan saya. Dia kata, "Pak Ustaz, kalau saya tak buat, bos saya marah. Kami OT sebenarnya 4 jam je, tapi bos larahkan kena tulis 7 jam. Sebab semua orang macam tu. Kalau kamu tulis 4, orang lain 7, nanti akan ditanya, kenapa kamu 4, semua orang majoriti 7. Nanti bahagian ini akan tanya," dia kata. Pernah tak kita cakap, kalau kamu 4, kamu tulis 7, nanti Allah tanya. Ada tak dalam perasaan? Saya tak sakit Ustaz, tapi saya tulis MC. Nanti Allah tanya. Bahagian admin tak tanya, tapi Allah tanya. Ada tak kita rasa takut macam tu? Tak ada kan? Sebab dah biasa buat, dah 15 tahun buat, mana ada rasa apa-apa. Orang mula-mula kerja angkat sampah, dia rasa bau busuk tuan-tuan sampah ni. Tapi kalau dah 10 tahun duduk tepi lori sampah, dia boleh makan nasi dagang tuan-tuan. Selera tuan-tuan, tambah lagi. Nasi dagang atas tol ke bawah tol. Dia boleh makan dengan sisa-sisa sampah, tambah lagi. Sebab apa? Sebab sampah dengan dia dah sama. Jadi kita dah buat kerja tak betul, dah rasi. Jadi tak ada rasa apa-apa. Macam orang yang kerja angkut sampah dengan sampah, dia tak bau busuk. Tapi kita lalu sekali-sekali, bau tak tuan-tuan? Bau. Pakai mask pun bau tuan-tuan. Dia tak payah pakai tuan-tuan. Selera tuan-tuan. Nasi dagang 2 bungkus, tebing. Sedap tuan-tuan. Begitulah keadaan kita. Sebab kita dah terbiasa 15 tahun, 20 tahun. Dari peringkat atas sampai peringkat bawah. Tuan-tuan, kalau 20 tahun kita buat macam tu, agak-agak lepas tak? Boleh masuk syurga tak? Agak-agak lah tuan-tuan, boleh masuk syurga tak? Saya pernah sentuh tau benda ni. Benda ni saya pernah sentuh tuan-tuan. Tapi mungkin dekat LHDN ni saya tak pernah sentuh. Baik, saya nak sentuh ni, lepas tu saya tutup. Dia dah 9 suku ni. Ustaz, makin Ustaz nak berhenti, makin cemas, dia kata. Baik, kita kerja dalam keadaan tak betul. Gaji dia betul tak? Saja je, Ustaz. Kita jangan ceramah sangat, kita santai-santai je. Kalau ceramah sangat nanti susah. Kita santai. Okey, bila gaji tak betul, KWSP kita dipotong daripada gaji ke daripada duit orang lain? Baik. Jadi KWSP kita betul tak? Macam ni tuan-tuan. Kita pergi sungai, cari biawak. Sini tak panggil biawak, bewok. Kita ambil bewok, kemudian kita pergi jual. Duit hasil jual bewok ni boleh makan tak tuan-tuan? Kita tahulah tak boleh. Kalau duit hasil kerja tipu macam mana? Kita suruh dikerja 8 jam, tapi kita kerja 5 jam. Lagi 3 jam kita duduk rumah, relax. Ataupun lagi 3 jam kita tak kerja, kita main saham. Jadi gaji 3 jam ni boleh kira tak? Jadi kalau satu hari kita dah khianat 3 jam sebulan, gaji kita ambil full kan? Jadi kita dah potong KWSP kita. Dia melirik, dia berkait-kait. Itu kalau orang nampak. Tapi kalau orang tak nampak, tak apa. Tak apa Ustaz. Tak apa. Dan Nabi sebut pula pada hadis kiamat, Nabi kata besok akhir zaman, orang tak kira halal, orang tak kira haram. Mereka cari rezeki, tak kira halal, tak kira haram. Janji, duit. Sebab itu, kenapa sekarang banyak masalah? Anak ada masalah, isteri masalah, adik-beradik masalah. Tak macam orang dulu.
Orang dulu dia ada anak, anak tak ada masalah. Jarang kita dengar anak masalah. Betul tak tuan-tuan? Sebab mereka bagi makan daripada hasil yang halal, 100% halal, 100% hal. Lepas tu adik-beradik ni cantik, anak-anak tak ada masalah, keluarga bahagia, satu kampung cantik. Sekarang keliling kita dengan masalah. Anak saya hafal Quran ustaz, tapi ya Allah, balik rumah dia tak baca Quran ustaz, dia main PUBG. Dia asyik main game aja ustaz. Padahal dia dah 25 juzuk ustaz. Kita tanya, duit yang kita besarkan dia, cara kita cari duit ni betul tak? Betul tak? Sebab dia akan masuk dalam perut isteri kita dan anak-anak kita. Dia akan masuk perut. Lepas itu sekarang kenapa masalah ni? Masalah ni tengok pada asalnya dulu. InsyaAllah selamat. Jadi saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan sahabat LCDN. Minta maaf ustaz lain tak khabar pun, ustaz je khabar, dia kata. Kalau saya tahu saya tak mari ngaji. Saya tak tahu tak apa, tak dosa, dia kata. Dah tahu ni dia susah lah ustaz. Itu yang saya tak mau mari ngaji ni ustaz. Sebab ada ustaz khabar, kalau tak tahu tak apa, dia kata. Dah tahu dosa, dia kata. Menyesal lah datang ngaji, dia kata. Pula dah. Sebenarnya Allah sayang kita. Allah sayang kita. Dengan kita tahu kita boleh melangkah dengan lebih baik, dan kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, dulu aku tak kuat sebenarnya. Sekarang ni ya Allah, tolong aku. Sebenarnya pun aku tak kuat juga, tapi kau tolonglah, supaya aku jadi lebih baik. Sebab besok kalau aku balik jumpa kau, kau dah maafkan apa yang aku dah buat. Kita bukan tak nak tinggal tuan-tuan, nak, tapi kita tak kuat. Jadi minta dengan Allah. Jangan kita putus asa dengan rahmat. Jangan putus asa. Jangan kita anggap pula alang-alang masuk neraka, biar sampai neraka jahanam. Jangan macam tu. Patut kita nak kena keluar dari neraka Allah. Baik, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan cukup. Dan seperti mana kata sahabat kita MC tadi, sebenarnya saya minta doa semua orang. Dan sebenarnya saya tak tahu apa ketentuan saya di bumi Terengganu ni. Dan sebenarnya tak ada keperluan untuk saya buka madrasah lagi pun, sebab saya ada 2 madrasah di Selangor. Sebenarnya tak ada keperluan pun. Dan sebenarnya peringkat awal saya berkali-kali menolak tawaran tersebut, tetapi takdir Allah berlaku. Sebenarnya bukan tawaran di bumi Terengganu je tuan-tuan. Sebelum saya bina tawaran di bumi Terengganu, sebenarnya banyak tawaran-tawaran lain, di Kedah, di Perak, di Pahang, semua orang tawarkan. Hatta di Kelantan, jangan kata di Kelantan tuan-tuan, di Sabah pun saya mendapat tawaran untuk buka sekolah, siap bagi tanah lagi, bangunan dan sebagainya. Tapi saya tak terima. Tapi tak tahu kenapa saya terima di bumi Terengganu. Saya pun sampai sekarang tak habis fikir. Tak habis fikir. Saya buka di kebetulan dengan ketentuan Allah. Sekarang kita buka di madrasah kita di Kampung Gemuruh. Kalau tuan-tuan mahala ke Kampung Gemuruh, ada patron baru. Betul-betul sebelah patron. Kita dah ada pagar. Tuan-tuan nampak sebelah patron tu ada tanah yang ada pagar. Itu madrasah kita. Madrasah kita. Madrasah kita. Dan sekarang ni kita tengah buat surau. Keluasan surau itu 10,000 kaki persegi. Dan kita akan buat asrama dan beberapa bangunan lain. Tuan-tuan tolong doa. Saya mohon dengan Allah, kita akan cuba siapkan dalam masa setahun ataupun setahun setengah daripada sekarang. Saya nak doa je. Saya tak nak duit sebab saya tahu tuan-tuan kerekut. Nanti saya minta sumbangan, tuan-tuan marah. Jadi saya tak nak minta dengan tuan-tuan. Saya nak doa. Kalau doa semua orang boleh bagi. Tapi kalau duit, tak semua orang boleh bagi. Jadi saya bawa tabung doa. Saya tak bawa tabung duit. Saya tak nak duit. Saya nak doa. Jadi kalau doa, orang tak kerekut. Tapi kalau duit, orang kerekut. Kadang-kadang orang dah bagi, tuan-tuan ni menyesal lah. Semangat masa tu dengar kuliah, semangat kan.
Dia pun masuk RM100. Balik-balik sampai kat meja, sebenarnya aku nak bagi 10 tadi, tapi sebab semangat dia kata. Menyesal pula. Jadi sebenarnya saya minta doa, tolong doa. InsyaAllah madrasah yang kita buat ni untuk laki-laki. Tolong doa. Sebenarnya Allah atur kepada kita ni, masya-Allah. Ada orang tanya, Ustaz tak nak buat perempuan ke? InsyaAllah akan datang. Akan datang. Tuan-tuan tolong doa. Dan tuan-tuan tahu cara saya buat sekolah macam mana. Jadi saya buat sekolah ni sebenarnya bukan sebenarnya baru lagi, iaitu hampir 40 tahun. Januari tahun depan genap 40 tahun. Sekolah yang saya buat Januari tahun depan genap 24 tahun. Saya ada 2 sekolah. Satu sekolah yang diasaskan oleh orang tua saya, dan sekolah yang 24 tahun ni saya yang asas sendiri. Jadi baru lagi. Orang lain dah 50, 60 tahun, kita baru lagi, baru masih nak belajar. Dan cara saya buat sekolah, iaitu saya tidak mewajibkan apa-apa bayaran, yuran, tahunan, bulanan, tak ada. Sebab sistem yang kita buat adalah sistem kekeluargaan. Mereka datang ke madrasah dan saya ayah dia. Jadi sebab itu ibu bapa yang mana yang masukkan anak mereka ke madrasah saya, kita akan pesan mereka kita akan minta bantuan untuk masak, untuk buat gotong royong, sebab ini rumah mereka. Rumah mereka. Mereka bukan bos di situ. Mereka anak-anak kami. Tuan-tuan, kalau seorang ayah minta tolong anak dia, takkanlah anak dia akan cekak pinggang macam ni. Saya nak makan tengah hari, kenapa tak siapkan saya? Apa perasaan hati seorang ayah dan seorang ibu? Sebab itu saya tak minta 1 sen pun. 1 sen saya tak minta. Tapi sama-samalah kita gotong royong masak, makan. Kamu nak makan apa? Hatta di madrasah saya di Selangor, tuan-tuan, sampaikan satu hari ada satu pelajar, mereka bincang-bincang. Dia kata, besok boleh tak kami nak makan sedap sikit? Tanya apa? Teringin nak makan ketam, dia kata. Jadi alhamdulillah kita usahakan. Tuan-tuan, ketika anak tuan-tuan bagi tahu tuan-tuan, mak, abang teringin lah mak makan ketam. Lama tak makan ketam. Asyik makan telur, makan ayam, makan telur, makan ayam. Boleh tak mak? Seorang ibu disimpan tak hajat anak dia? Simpan, tuan-tuan. Masa tu dia tak ada duit, tapi disimpan hajat anak dia. Masa bila? Masa dia ada duit. Seorang ibu, seorang ayah sanggup dia, ketika dia ada duit, sebenarnya dia pun ada hajat dia, tapi dia tangguhkan hajat dia, disampaikan hajat anak-anak dia. Inilah tuan-tuan sebenarnya ketika kita mula melaksanakan perkara ni. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah. Pelajar saya baru-baru ni pelajar lama, tuan-tuan, mereka dah kerja, mereka dah duduk luar, dah berkahwin. Saya pun terkejut. Mereka datang ramai-ramai, lebih kurang dalam 15 orang. Mereka collect duit seorang sikit, mereka pergi pasar, mereka masakkan untuk para pelajar yang baru ni. Mereka collect seorang sikit, tuan-tuan, dapat dalam 900 lebih. Mereka beli ketam, mereka beli sotong. Dia kata kenapa? Dia kata dulu, dia kata saya buat dia macam tu, kami nak balas balik. Yang tu kadang bila tengok apa yang mereka boleh buat, sebenarnya inilah yang kita nak. Ketika seorang anak ni mereka tahu yang mana pengorbanan seorang ayah dan seorang ibu. Kita tak perlu pun anak kita pandai kalau dia jahat, tapi kita perlukan anak kita seorang anak yang baik. Walaupun dia bodoh tak apa, tuan-tuan. Orang lain boleh hafal 20 juzuk, dia menghafal 1 juzuk tak lepas-lepas. Tapi kita nak dia baik. Dia jaga kita, dia jaga adabnya. Dia seorang yang baik, solat dia tak tinggal, sembahyang sunat dia tak tinggal. Cukup dah untuk kita dah. Tak apa engkau tak boleh hafal Quran, tak apa. Tapi aku dah rasa bersyukur sebab engkau menjadi seorang anak yang baik. Cukup dah. Itu sebahagian saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Akhir kalam. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.